Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, statistik menunjukkan peningkatan yang membimbangkan dalam kes pembunuhan anak. Fenomena ini mencetuskan kebimbangan di kalangan masyarakat. Faktor-faktor seperti konflik keluarga, tekanan mental, penyalahgunaan dadah dan alkohol, serta kekurangan sokongan sosial seringkali menjadi pendorong utama di sebalik kejadian tragis ini. Episod kali ini, admin akan kongsikan kisah pembunuhan dua anak autisme yang dibunuh oleh bapanya sendiri. Seorang lelaki warga Singapura mengaku bersalah di mahkamah pada 15 Ogos 2023 atas tuduhan membunuh anak kembarnya sehingga mati di sebuah taman permainan di Greenridge Crescent pada 21 Januari 2022. Pada awalnya, lelaki berusia 50 tahun itu didakwa atas dua pertuduhan membunuh dua anak lelakinya, Aston Yap Kai Shern dan Ethan Yap E Chern, yang masing-masing berusia 11 tahun, namun hukumannya dikurangkan kerana tertuduh mengalami gangguan mental. Disebabkan masalah tersebut, tertuduh terlepas daripada hukuman mati dan kini berdepan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sehingga 20 tahun dan sebatan. Menurut sumber, kedua-dua mangsa yang tinggal bersama tertuduh dan isterinya menghidap gangguan spektrum autisme, ASD, sejak berusia 2 tahun. Ketika menginjak usia 7 tahun, mereka secara rasmi disahkan menghidap ASD dan kelewatan pembangunan global, GDD. Pasangan kembar itu kemudian didaftarkan ke sekolah rendah ketika berusia 9 tahun. Tertuduh merupakan individu yang bertanggungjawab untuk menguruskan anak-anak. Malah dia juga tidak pernah menggunakan kekerasan fizikal terhadap dua anak lelakinya itu. Sehinggalah, pada tahun 2019, tertuduh melihat isterinya berada dalam keadaan tertekan, memikirkan nasib si kembar, memandangkan mereka perlu dinilai sekiranya mahu meneruskan pembelajaran di sekolah terbabit. Bukan itu sahaja, tertuduh turut mengenangkan nasib anak-anaknya sekiranya dia dan isteri meninggal dunia satu hari nanti. Kronologi pembunuhan. Dia menyedari isterinya selalu memarahi si kembar dan sejak itu mula berasa bimbang. Niat bunuh diri mula terdetik dalam dirinya sehinggakan dia membeli pemecah ais tanpa dirancang. Pada 21 Januari 2022, dia memandu kereta membawa anaknya ke sebuah taman permainan di Greenridge Crescent berdekatan kondominiumnya di Toh Tuck Road. Setibanya di sana, anak kembarnya bermain di sana sekitar 10 minit sebelum dia membawa mereka satu persatu ke sebuah parit berdekatan. Dia kemudian mengambil sebatang kayu dan menekankan kayu itu pada leher Ethan. Apabila kayu itu patah, dia mencekik Ethan dengan menekan lengan ke leher Ethan. Setelah Ethan tidak lagi bergerak, dia meletakkan Ethan ke tanah dengan mukanya ditenggelamkan dalam parit. Xavier Yap kemudian beralih kepada Aston yang berdiri senyap beberapa meter semasa Ethan dicekik. Dia cuba mencekik Aston dengan menekan lengannya di leher Aston, tetapi Xavier Yap tidak kuat dan kedua terjatuh. Semasa Aston terbaring, Xavier Yap mencekiknya dengan terus menekan pada leher sehingga Aston tidak bergerak. Dia kemudian menenggelamkan muka Aston ke dalam parit. Selepas itu, tertuduh nekat mahu membunuh diri dengan pelbagai cara tetapi gagal. Disebabkan itu, tertuduh membuat panggilan kecemasan kononnya anak kembarnya itu telah diserang. Pada keesokan harinya, tertuduh ditahan polis selepas mengaku telah membunuh si kembar. Semasa perbicaraan, tertuduh mendakwa pada hari kejadian, dia mendapati isterinya berlaku curang dan mendaftar masuk ke sebuah hotel bersama kekasih gelapnya. Tertuduh turut memaklumkan bahawa isterinya itu langsung tidak sedih dengan kematian si kembar, sebaliknya dia dilihat lebih gembira dan mula membuang barang-barang milik mangsa. Pihak pendakwaan memohon mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 14 hingga 20 tahun terhadap tertuduh. Namun peguam yang mewakili tertuduh merasakan hukuman tersebut agak keterlaluan dan merayu agar dikurangkan memandangkan tertuduh mengalami masalah gangguan mental. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim berkata, walaupun ia merupakan kes tragis, Xavier Yap telah mengkhianati kepercayaan mendalam seorang anak terhadap ibu bapanya. Daripada menjaga mereka, dia membunuh mereka. Itu sahaja untuk episod kali ini. Sekiranya anda ingin mendengarkan kes-kes jenayah yang lain,
ataupun kisah-kisah misteri yang belum terungkai, boleh tengok di channel kami.